Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallim. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sa'ala Allahu lahu Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Rahman lagi Maha Rahim. Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dan kasih sayangnya masih lagi berkehendak untuk memberikan kita taufik, yaitu kemampuan untuk kita melaksanakan segala ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah sebentar tadi telah kita laksanakan solat fardu subuh secara berjemaah. Dan insya-Allah pagi ini kita sambung pengajian kita. Dan sebelum kita mulakan, bersama-sama kita membaca kitab Al-Fatihah. Jadi alhamdulillah seperti yang saya janjikan, kita akan mempelajari akidah insyaAllah. Jadi walaupun mungkin sebahagian daripada kita ni dah khatam Allah alamat, semua buku ni mungkin dah selesai, kita ulang semula. Dan akidah yang akan disampaikan ni menggunakan pendekatan mazhab Imam Asy'ari lah, ataupun Asy'ariyah. Jadi tujuan kita mempelajari akidah ini adalah untuk kita memastikan bahawa akidah kita itu betul-betul berlandaskan akidah Sunnah wal Jamaah. Mungkin ada sebahagian cabang-cabang daripada akidah yang tanpa kita sedari mungkin terkeluar daripada akidah Sunnah wal Jamaah. Tanpa kita sedari mungkin. Dan juga tujuan dia untuk kita belajar akidah ini supaya mantap keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mantap keyakinan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga hari akhirat. Jadi walaupun saya guna pendekatan mazhab Asy'ari ini bukan bermakna nak mempromot mazhab. Jadi kita belajar akidah, belajar tauhid, bukan kita nak menangkan mazhab ini. Tujuannya kita nak mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya cara ataupun pendekatan untuk mempelajari teori-teori itu dia ada macam-macam mazhab. Secara umumnya 3 peringkat lah manusia ni dia melalui 3 peringkat. Yang pertama secara samayat, secara berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari wahyu dan hadis, itu semua pasti akan ada. Jadi kita nak kenal Allah, nak kenal Rasulullah, nak tahu tentang keimanan kita, mesti melalui wahyu dan hadis. Itu tak dapat lagi lah. Kemudian peringkat yang kedua, akal fikiran. Jadi kita dah dengar wahyu, akal kita akan fikir. Maka dari segi pemikiran ini, maka ulama Asy'ariyah mengarahkan kita yang berlandaskan dari dalil akli. Kemudian yang peringkat yang seterusnya, setelah dia melalui peringkat pemikiran, maka akan masuk dalam hati lah, akan meresap dalam hati. Itu yang dikehendaki. Tauhid belum masuk dalam hati, itulah puncak adalah. Jadi melalui
menyampaikan akidah itulah. InsyaAllah ini saya ada kitab di sini, saya akan bacakan kitab ini, dan dalam kitab ini ada 3 lah insyaAllah. Ada dalil-dalil daripada beradaan hadis, ada dalil secara akli, dan juga ada pendekatan zauqi ataupun pendekatan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ni nama dia Faidul Majid fi bayani aqidati al-tauhid, ataupun bahasa Melayu dia limpah dunia ilahi pada penjelasan akidah yang murni, yang digarang oleh Ustaz Haji Ahmad Mukhlis bin Haji Jamaluddin yang belajar di Universiti Al-Azhar. Sekarang dah belajar di sini dan masih hidup lagi lah. Jadi tujuannya saya bawa kitab ni sebab tu orang yang masih hidup lagi, kalau ada perkara-perkara yang kita tak pahami dalam kitab ni, kita boleh rujuk pada pengarahan kitab ni. Dan bukanlah satu akidah yang baru ataupun kitab yang baru, ini cuma menukilkan akidah-akidah ulama Asy'ariyah pada zaman Imam Syafi'i sampai sekarang dipersembahkan dalam bahasa Melayu di sini. Sesungguhnya manusia hidup terumbang-ambing tanpa arah jika tidak mendapat pelajaran tentang hakikat tauhid. Kehidupan yang serba luas ibarat lautan, sedangkan manusia tanpa tauhid ibarat kapal yang sedang karam. Bocor dengan kebocoran maknawi, hilang segala makna dan arti. Akidah ialah perkara yang sangat penting kerana bagaimana kita jalani kehidupan kita kembali kepada bagaimana kita memandang kehidupan ini. Apa yang kita percaya jauh lebih asal daripada apa yang kita saksikan dan kecapi dengan panca indera. Kekosongan maknawi itu jauh lebih kosong berbanding dengan kekosongan fizikal. Ini kerana gelapnya pandangan mata kasar membawa kepada kecelakaan duniawi, tetapi gelapnya pandangan mata hati membawa kepada kebinasaan dunia dan akhirat. Jadi kesimpulan dia lebih kurang perkara akidah ni perkara yang gaib, benda yang kita yakini dan kita tak nampak. Permulaan daripada surah Al-Baqarah pun beritahukan allazina yu'minuna bil ghaib. Itu awal-awal sekali tanda orang beriman, orang Islam ni dia ada satu kepercayaan kepada benda yang gaib. Allah Ta'ala gaib, malaikat gaib, kitab pun asal dia tu gaib, malaikat daripada rasul pun dah zaman kita tidak gaib lah, cuma tinggal berita saja. Kemudian hari kiamat pun gaib, syurga neraka gaib, padang mahsyar gaib, titik sirat gaib, semua gaib. Pada kadang lagi kita tak faham, tapi kita meyakini, mempercayai, mengetahui, kemudian mempercayai dan sampai ke tahap yakin. Benda-benda tak ada, tak nampak di persekitaran yang kita nampak, kita tak jumpa di mana-mana syurga, mana neraka, kita carilah dalam dunia, kita tak akan jumpa. Benda ni benda yang akan kita temui nanti setelah kita mati. Jadi memang tujuan Allah Subhanahu hantar kita di dunia ni untuk uji keimanan kita. Dulu masalah ciptakan kita di alam roh, Allah tanya kan, alastu bi rabbikum, tidakkah aku ni Rabb kamu? Hampir semualah roh yang menjawab, qalu bala syahidna, bahkan Allah kami menyaksikan bala Rabb. Jadi Allah hantar kita, Allah jadikan jasad kita dalam kubur ibu kita, kemudian Allah tiupkan roh tersebut dalam rahim ibu kita, kemudian Allah lahirkan kita di dunia. Apabila roh kita bercantum dengan jasad, maka kita terhijab dengan alam gaib. Apabila roh kita dicantumkan dengan jasad, maka kita pun terhijab dengan alam gaib. Malaikat yang berada di kiri kanan kita menulis kita punya amalan dan ilmu kita tak nampak. Roh kita sendiri pun kita tak nampak. Nanti bila sampai saat kematian kita, roh kita dipisahkan semula daripada jasad, masa itu kita nampak oleh alam gaib. Jadi tujuan Allah Ta'ala hantar kita kat dunia nak uji kita, bukan kita memenuhi perjanjian kita dengan Allah Ta'ala di alam roh tersebut atau sebaliknya. Jadi bila kita berada di dunia ni, kita seolah terumbang-ambing lah. Kita tak nampak akhirat itu di mana, Allah itu di mana. Maka Allah Ta'ala
Rasulullah SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi pedoman kepada manusia agar menghayati konsep ketauhidan dan akidah yang murni, agar mereka membina kehidupan dunia ini dengan binaan yang kekal, yaitu ibadah yang membawa kepada kebahagiaan di hari akhirat yang pasti. Justru manusia diberi penjelasan tentang betapa mereka adalah cerminan ketuhanan dan kesempurnaan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana makhluk ialah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rasul-rasul ini datang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bagi tahu kita lah. Dulu kita pernah berjanji kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenalah kita beriman kepada Allah, memperhambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau kita buat yang demikian itu, maka insya-Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Memang Allah dah buat keputusan bahawa manusia ini akan diciptakan dan dia akan dikekalkan. Manusia ini tidak akan habis. Kita punya akidah manusia ini akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan akhirat di syurga nanti insya-Allah. Jadi selain daripada itu juga penciptaan kita manusia ini dan juga makhluk-makhluk lain yang merupakan tanda kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mengenal Allah itu dengan ciptaan Allah. Kita mengenal Allah dengan ciptaan Allah. Sebab apa? Oleh kerana kita tak nampak Allah, kita tak dapat melihat Allah di dunia ni, tapi kita dapat nampak dia punya kesempurnaan dia. Hasil daripada kesempurnaan sifat-sifat Allah itu sebenarnya nampak kalau kita mau tengok dengan mata hati. Kewujudan makhluk, seluruh makhluk, 7 pedara langit, 7 pedara bumi ini, termasuk manusia lah, merupakan tanda kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah zahirkan dia punya sifat-sifat dia itu pada makhluk. Allah zahirkan dia punya sifat-sifat dia itu pada makhluk. Jadi kerana Allah itu wujud, maka wujudlah makhluk. Jadi di situ terzahirnya sifat wujud Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makhluk itu diciptakan dalam keadaan begitu indah, begitu cantik, begitu rapi. Itu melambangkan, menunjukkan sifat-sifat Allah yang Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir dan yang lain-lain. Jadi segala-galanya pada makhluk ini menjadi bukti kepada wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu juga menjadi bukti kepada sempurnanya sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala perkenalkan kita kepada Rasulullah SAW, perkenalkan kita kepada sifat-sifat Allah. Dan setiap sifat itu akan menghasilkan perbuatan. Dan setiap perbuatan itu ada ciptaan, ada infial. Jadi secara ringkasnya, Allah itu wujud dengan zat dia. Allah itu memiliki sifat. Daripada sifat-sifat Allah itu lahirlah af'al atau perbuatan Allah. Daripada perbuatan Allah itu lahirlah infial, yakni makhluk. Maka makhluk ini tidak lepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makhluk inilah menunjukkan wujudnya Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kalau kita dapat buka sikit mata hati kita lah, mata ini dan mata yang lurus kita akan nampak di situ segala kekuasaan, segala kesempurnaan Allah di situ, di makhluk. Allah kata dalam wafi anfusikum wa fala tubsirun, dalam diri kamu itu kamu tak nampak Allah. Ini yang kadang-kadang sebahagian ahli tasawuf. Jadi kata tidak ada selain, tidak ada di sebalik dalam menyembah melainkan Allah. Ada yang kata analha Allah. Itu semua satu konsep-konsep tasawuf yang menunjukkan dia dah sampai satu tahap dia mengenal Allah. Bukan dia mengaku Tuhan. Orang tak faham kata dia mengaku Tuhan. Dia ni ada konsep hulul, Allah bersatu dengan makhluk. Dia ni mengatakan Allah itu masuk ke dalam diri dia macam-macam. Bila orang tak faham dia akan enggak macam tu. Maksudnya bila kita tengok makhluk ni, kita tengok diri kita sendiri, kita akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Di situlah Allah letak dia punya tanda-tanda kekuasaan. Kita nak tengok Allah memang kita tak kenal, mana nampak dalam dunia ni. Jadi melalui makhluk-makhluk Allah lah kita mengenal. Itulah tujuan Nabi datang besar bagi kita ada satu Tuhan yang bernama Allah Subhanahu Wa Taala, menciptakan kita, menciptakan segala makhluk. Dia adalah Tuhan yang satu yang sebenarnya, dan kekuasaan dia, sifat-sifat dia adalah begitu sempurna sekali dan tampak pada makhluk-makhluknya. Kalau kita
Para sahabat radhiyallahu anhum mewarisi ajaran tauhid dan asas-asas keimanan daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Lalu mereka menerjemahkannya ke dalam praktikal harian mereka melalui proses tarbiyah dan mujahadah di bawah bimbingan dan irsyad ataupun tunjuk ajar Sayyidina Rasulullah SAW. Maka tauhid mereka adalah seperti mana tauhid Sayyidina Rasulullah SAW, iaitu umumnya mengenai tauhid adalah amal. Mereka menerjemahkan akidah dan keimanan mereka dalam bentuk muamalah harian mereka dengan akhlak-akhlak yang tinggi, sama ada zahir maupun yang batin. Biasanya kalau kita memahami ilmu tauhid itu, kita sekadar kita bahawa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha mendengar, Allah itu Maha melihat, Allah itu As-Sabur, Allah itu As-Syakur. Kita kenal sifat Allah. Tapi sebenarnya dalam tauhid ini bukan hanya kita mengenal saja, tapi kita merealisasikan sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Contoh yang paling simpel, kalau kita yakin Allah itu Maha mendengar, yakin Allah itu Maha melihat, maka kita tak akan buat maksiat. Kita tak akan cakap benda-benda yang maksiat. Itu natijah daripada tauhid yang sebenarnya. Kalau kita hanya tahu sekadar Allah itu Maha melihat, Masya Allah, Allah itu hebat, ada sifat Maha melihat segala-galanya, setakat itu saja. Tapi kita masih lagi berbuat maksiat dalam kehidupan kita, maknanya kita belum sampai tahap tauhid betul lagi. Orang yang yakin betul Allah itu Maha melihat, dia nak buat sesuatu pun dia Allah melihat. Itu tauhid yang direalisasikan dalam kehidupan. Ini yang ada pada para sahabat. Tauhid dia nampak dalam kehidupan. Bukan hanya sekadar etikat saja, Allah Ta'ala ada sifat sekian-sekian sudah selesai. Allah itu bersifat as-sabur, sabar. Maka dalam diri kita pun perlu ada sifat kesabaran. Dan semua sifat-sifat Allah ni Allah tajalikan pada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita nak mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita tengok kehidupan Nabi dan sahabat. Maka di situlah tajallinya, ataupun tajalli ini maksudnya penampakan, pensuahiran sifat-sifat Allah itu dalam diri Nabi dan sahabat. Bukan kita kata Nabi Muhammad itu Tuhan. Pentajallian sifat itu berada pada makhluk yang paling sempurna, iaitu Nabi Muhammad SAW. Kita tahu Allah itu Maha penyabar. Macam kita nak tahu itu sabar kalau tak ada contoh bukti di bawah mata kita? Satu contohlah, Nabi SAW di Taif, di baling batu oleh penduduk Taif 4 km. Bukan sebiji 2 batu, bukan sampai dari sini sampai situ. 4 km Nabi itu di baling batu, dihalau, Nabi jatuh, diangkat, disuruh jalan lagi, disuruh lari lagi, di baling batu 4 km sampai darah lecak dalam kasut Nabi. Kemudian bila sampai satu tempat Nabi singgah di bawah dan berehat, Jibril alaihissalam datang menghadap beliau. Wahai Rasulullah, ini aku bawa malaikat gunung ni. Kalau engkau mahukan, kalau kau izinkan, aku suruh malaikat gunung ni hampak penduduk tadi yang paling batu tadi. Dan semua penduduk tadi dihampak dengan 2 gunung yang ada di Taif. Kalau itu macam mana? Bismillah saja. Nabi SAW kita tak payah. Ini adalah kelemahan. Jadi kesabaran Nabi sampai tahap macam itu menunjukkan kalau Nabi ada sifat sabar macam itu, macam mana Allah SWT. Jadi kita mengenal Allah dengan sifat-sifat Allah yang Allah terjadikan pada makhluk. Kadang-kadang kita tak tahu bersabar, apa itu menolong orang, kita tidak tahu. Jadi Allah jadikan para Nabi dan Rasul ini sebagai mazhar ataupun majalah bagi sifat-sifat Allah SWT. Jadi tujuan kita belajar tauhid, kita tahu sifat-sifat Allah sekian-sekian, bukan yang sekadar nak tahu saja, tapi untuk kita merealisasikan sifat itu dalam kehidupan kita. Jadi orang yang bersifat ataupun berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu Wa Taala, itu tujuannya. Tapi bukan senang, bukan semua orang boleh sampai tahap ini, tapi kita berusaha ke arah itu. Ada sebuah hadis yang dhaif, la takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Maksudnya segala sifat-sifat sempurna Allah itu perlu kita tunjukkan dalam diri. Allah kan Maha Penyayang, kita dengan sifat penyayang. Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyabar. Sifat-sifat ini khusus untuk Allah terjadikan pada manusia. Sebab
Waktu Nabi SAW hadis beritahu kalau kamu nak pilih kawan, pilihlah yang mana kamu tengok dia, kamu ingat pada Allah. Kalau dia tu ada sifat-sifat Allah, kita ada kena ingat Allah. Kalau dia ada sifat-sifat sebaliknya sifat syaitan, mungkin tidak akan membawa kepada Allah SWT. Bukan kita nak jadi Allah, bukan nak membuat Tuhan. Orang salah faham itu. Oh, Ustaz nak ajar faham boleh balik. Kita disuruh bersifat-sifat dengan sifat tersebut. Semua sifat Allah, sifat sempurna Allah. Tak mungkinlah kita bersifat yang seperti yang mana sifat Allah itu secara 100%. 0.000001% pun. Yang Allah tak jadikan pada Nabi sifat sempurna dia itu pun bukan 100%. Sebab tak ada makhluk yang mampu untuk bersifat dengan sifat Allah. Cuma sikit. Jadi kita mengenal Allah itu dengan makhluk. Makhluk ni perantara sebab saja. Macam mana kita nak kenal Allah dan nampak Allah? Kita nak kenalkan dia dengan sifat dia yang sempurna dan terjadi dia pada makhluk. Keindahan yang kita lihat pada bumi, pada langit, pada di lautan, di taman-taman kan, itu menunjukkan sifat Allah yang badai, musawwir. Allah yang ciptakan benda itu menunjuk kalau lah yang diciptakan itu sudah begitu indah, apa lagi perlu dicipta dia. Jadi tujuan kita baca tauhid ini pertama sekali untuk kita kenal Allah dan kita jadikan diri kita sebagai mazhar atau majalah bagi sifat-sifat Allah di ruang itu. Jangan salah faham, sampai salah faham terus akan sesat. Jangan beri Tuhan dalam ayat ini. Namun setelah itu berlaku perpecahan dan penyelewengan dalam bidang akidah. Kita dapati perpecahan mengenai akidah telah dibahaskan sejak kurun ketiga hijrah lagi. Lebih menonjol ialah pada kurun keempat hijrah, di mana Imam Abu Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ini beliau ni hidup 260 hijrah, lahir 324 dia meninggal. Telah menyusun sebuah kitab berjudul Maqalat Islamiyin yang merupakan sebuah buku yang membahaskan tentang kelompok-kelompok yang menyeleweng daripada akidah Islam yang sahih dalam masyarakat Islam sendiri. Kita dapati para ulama Islam telah setelah itu mula peka terhadap perbincangan akidah dalam kalangan umat Islam. Zaman Nabi, zaman sahabat, akidah ataupun tauhid itu seperti yang saya ceritakan tadi dipraktikkan dalam kehidupan. Masuk turun ketiga keempat dah boleh jadi akidah itu jadi satu pembahasan barat. Satu benda yang dibahaskan, yang didebatkan. Maknanya maksud sebenarnya akidah itu dah turun, dia punya itu dah turun. Takiat itu maksud itu dah menurun. Bukan tujuan kita berakidah bukan kita nak debat dengan sama yang Mu'tazilah, Qadariyah, Jabariyah, Sunnah, Syairah, Jasimah. Itu yang jadi pada zaman itu. Menyebabkan tujuan yang pertama tadi itu akidah akidah dengan akidah yang sebenar Ahli Sunnah wal Jamaah telah berrosak. Ada akidah falsafah, ada akidah Mu'tazilah dan macam yang berlaku pada zaman Imam Syafi'i. Maka disitulah Imam Syafi'i dia usul semula akidah yang benar supaya umat Islam tidak larilah akidah dia daripada landasan Ahli Sunnah wal Jamaah. Cabaran dalam hidup umat Islam setelah zaman sahabat radhiyallahu anhum termasuklah dalam bidang akidah. Bahkan ini antara cabaran yang paling utama. Kebincangan dalam bidang akidah ini sentiasa berlaku dan berlarutan sehinggalah zaman ini. Bahkan dalam perkembangan semasa umat Islam menghadapi gelombang cabaran yang lebih bahaya dan berleluasa. Namun dalam masa yang sama mereka jauh daripada sumber kekuatannya yang utama, iaitu ilmu metodologi yang sempurna untuk menghadapi dan memahami pahaman-pahaman menyeleweng ini. Sebenarnya para ulama Islam telah mewariskan kepada kita manhaj yang muktabar dalam menghadapi cabaran bidang akidah ini, serta persediaan yang mantap bagi kekuatan dalaman bagi individu Muslim bagi menyusun ilmu akidah Islam yang sempurna. Ia merupakan ilmu kalam, suatu ilmu warisan para ulama Islam yang muktabar dan dipegang oleh majoriti ulama Islam ini berasaskan metodologi Asy'ari dan Maturidi. Jadi setelah zaman itu berlakulah perpecahan yang Nabi katakan 73 itu. Akhirnya setelah itu ulama-ulama memilihlah mazhab yang betul-betul memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah
Asy'ari dan Maturidi. Jadi ada sebahagian ulama kata yang sekarang ni yang cabaran yang paling hebat sekarang ni, sebahagian golongan menuduh bahawa Asy'ari dan Maturidi bukan ahli sunnah. Yang sekarang satu yang beritahu lah mempertikaikan sekarang yang bukan Asy'ari Maturidi itu ahli sunnah atau tidak. Mengatakan bahawa bukan ahli sunnah malah ini adalah golongan-golongan falsafah, hasil daripada anak-anak buah pemikiran falsafah. Jadi kita belajar dulu, habis nanti kita menilai apakah Asy'ari ahli sunnah atau tidak, itu pulang baru tuan. Sejarah membuktikan setelah zaman Imam Asy'ari sampai sekarang ulama-ulama besar daripada mufassirin, muhaddisin, fuqaha, muarrikhin dan sebagainya semua berpegang kepada akidah Asy'ari dan Maturidi. Nama Asy'ari Maturidi ini bukan satu mazhab baru akidah dalam Islam, itu nama yang dinisbatkan oleh para ulama kepada orang yang menyusun semula. Asy'ari itu akidah baru, dia menyusun semula sebagaimana mazhab fiqh kan, Syafi'i, Maliki, Hambali dengan Hanafi, bukan buat syariat baru. Cuma cara di dalam memahami syariat, dalam memahami fiqh ada 4 mazhab yang masyhur. Cara untuk memahami akidah ataupun akidah yang benar ada beberapa mazhab, antaranya Asy'ari Maturidi. Jadi maksudnya mazhab-mazhab ini bukan buat akidah baru syariat baru. Kalau orang tak faham tentang mazhab, dia kata apa ni mazhab-mazhab kita ikut hadis, ikut Nabi, ikut sahabat. Kita mengaji dulu nisbat ini bukan dia buat akidah baru, sebab dia yang menyusun. Zaman Nabi tak ada kitab fiqh, tak ada kitab akidah. Bila zaman Islam berkembang, ada macam-macam pendapat, macam-macam amalan dalam Islam, maka di situlah ulama menyusun semula akidah yang benar dan juga syariah yang benar, dan sampai sekarang akhirnya tinggallah mazhab-mazhab yang muktabar. Maknanya kalau kita dari segi akidah kita ikut mazhab Asy'ari misalnya, maka kita ikut akidah Nabi dan sahabat ataupun para hadis melalui pemikiran Imam Asy'ari, cara susunan Imam Asy'ari. Kalau kita beramal dengan fiqh misalnya, maknanya kita ikut Quran dan Sunnah, kita ikut Nabi dan sahabat melalui cara Imam Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tak buat mazhab baru, tak buat agama baru, syariat baru. Imam Asy'ari pun tak buat. Dan satunya yang berbeza kita faham antara akidah mazhab dengan syariat atau fiqh dengan mazhab yang lain. Ada orang jadi boleh, Ustaz masa itu betul Asy'ari ke atau Syafi'i? Syafi'i itu apa? Fiqh. Semayang, puasa, zakat, haji, nikah, kahwin. Kalau Asy'ari ini akidah, rukun iman, yang kedua rukun Islam. Tapi semua dia sunnah jamaah. Ada yang tak mengikut Asy'ari, tak mengikut Syafi'i, dia kata dia nak ikut hadis, dia kata tak masalah. Ini bukan paksaan dan pulang. Kalau dia boleh memahami Al-Quran tanpa ikut pemikiran ulama, sebenarnya mana dia dah sampai tak mustahil. Hebat dia, tak apa. Salah dan silap ditanggung sendiri kan. Depan Allah nanti. Kita ikut mazhab ni, so kita pilih juga imam itu. Di dalam masyarakat kita semayang, guna subuh, tak guna subuh, kita pilih dengan Imam Syafi'i. Akidah itu macam mana, kita pilih dengan Imam Syafi'i. Kalau kita Asy'ari, Syafi'i. Kalau kita sedang berlaku, kita cari ulama kita sendiri, kita pilih belakang. Kalau kita tak ada ulama, kita sendiri berhadis, kita jawab ulama Allah SAW. Kalau salah katanya kenapa tak ikut ulama? Jawab. Jangan salah faham mazhab ni bukan nak menjaga agama Islam, bukan. Ini kita ikut cara pemikiran. Kalau kita rasa kita hebat, kita boleh faham Quran hadis, kita dah ilmu kita sampai tahap itu sebenarnya. Tapi nanti besok jawab tadi itu. Semua orang akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang iman dan amal. Jadi kita ikut Imam Syafi'i, ikut Imam Asy'ari dalam akidah, Imam Syafi'i dalam fiqh, contohnya di Malaysia yang famous yang masyhur. Maka besok kira kita akan berada di belakang Imam Syafi'i, akan berada di belakang Imam Asy'ari. Akidah saya yang tak, saya ikut ulama. Ulama itu warasatul anbiya, ulama ni wali para nabi. Dan setiap orang akan berada di belakang Nabi. Jadi kita claim di situ. Kalau kita pun Imam Syafi'i juga, kita pun Imam Asy'ari juga. Hum Rizal dan Nur Rizal, di orang kita pun saya pun orang juga. Kalau ada bidang ni, sebenarnya tak masalah. Nanti jawab sendiri Allah Ta'ala. Jadi mazhab ni bukanlah satu benda yang baru, bukanlah pemikiran baru, agama baru. Benda yang sama tapi disusun. Boleh ulama-ulama tersebut akhirnya dia masyhur, ulama terima dia punya tu, dan dia sendiri tak kata aku nak buka satu mazhab
si daftar mazhab Syafi'i. Tak ada. Dia ajar di pemahaman dia nanti disampaikan kepada umat ketika itu sama dengan Imam Syafi'i. Ini ulama terima dan disebabkan pemikiran atau mazhab itu pada dia. Itu mazhab kan. Jadi jangan kita terkecoh dengan mazhab. Berarti kalau ikut Syafi'i tak ikut Quran hadis. Itu orang yang tak tahu pemikiran dia macam mana. Semua empat mazhab yang muktabar lah, semua ikut Quran hadis. Dari pemahaman masing-masing. Imam Syafi'i faham pula subuh sunat, Hanafi kita tak sunat. Nabi dalam kehidupan dulu Nabi buat, awal Nabi tak buat, umumnya Nabi buat. Dia dulu betul. Allah Allah itu nanti masa pegang. Perkembangan pendekatan dalam bidang akidah. Perkara yang perlu disepakati bersama agar tidak lagi berleluasanya perpecahan dalam umat Islam atas nama Ahli Sunnah ialah perbezaan sebenarnya adalah tentang pendekatan, bukan tentang intipati akidah. Tidak ada bezanya ajaran mazhab Asy'ari dalam akidah yang akhirnya dikenali sebagai ilmu sifat uluhiyah dengan akidah salafus saleh. Bahkan mazhab Asy'ari dan Maturidiyah penerus akidah salaf dalam pendekatan yang sesuai dengan cabaran umat Islam semasa, sebagaimana mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali adalah penerus kepada fiqh salafus saleh dalam pendekatan yang sesuai dengan cabaran umat Islam semasa. Jadi sifat uluhiyah ke mazhab Asy'ari ke Asy'ariyah ke salaf ke boleh benda yang sama yang kita beriman kepada Allah, cara pendekatan dia, cara dia itu berbeza-beza itu saja. Semua orang beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara mazhab tak ada, oh ni lain, ni Tuhan dia, Tuhan ini kita ada, semua sama. Cuma pendekatan macam mana kita nak apa ni, memahami akidah kita ikut pendekatan mazhab. Ada yang ini salah, mazhab salah, Asy'ari tak salah, bukan Asy'ari tak salah. Asy'ari pun salah juga, cuma ditambah dengan pendekatan akal dan salah dengan pendekatan akal. Katanya Allah Taala kalau kaji betul. Sebab apa kenapa Imam Syafi'i tambah pendekatan akal zaman manusia Islam telah dibesarkan oleh falsafah. Maka Imam Syafi'i susun semula falsafah yang benar yang ikut salah. Kita ada beza sebenarnya, cuma Allah Taala mungkin ada orang kita ta'assub dengan ini mazhab, itu masalah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Hasan Basri, ini semua ini yang tabi'in yang awal, yang meninggal pada tahun 110 Hijrah, antara tokoh terawal yang terlibat dalam mengembangkan ilmu akidah Islam dan mempertahankannya daripada fahaman yang sesat menerusi perbahasan akli. Begitu juga sebahagian golongan ahli ra'yi seperti Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang meninggal pada tahun 150 Hijrah, berjaya membuat kesimpulan asas yang bernas dalam bidang akidah dengan menggunakan nakli dan akli secara seimbang sebagaimana yang boleh didapati dalam kitab Al-Fiqhul Akbar. Kemudian ini diteruskan oleh murid kepada beliau, yaitu Imam Tahawi yang meninggal pada tahun 321 Hijrah dalam risalah akidah Tahawiyah. Beliau yang masyhur. Imam Abu Haris Al-Muhazibi yang meninggal pada tahun 243 Hijrah juga berperanan dalam menyemarakkan perkembangan ilmu akli dengan menulis sebuah risalah ringkas berjudul Mahiyatul Aqal. Jadi oleh kerana Islam telah dimodai dengan falsafah, pemikiran-pemikiran yang akhirnya membawa kepada kesesatan, maka ulama-ulama bangkit juga dan lawan dengan falsafah juga. Bila lawan dengan falsafah itu maknanya menggunakan pendekatan akal. Falsafahnya di akal sebenarnya. Jadi boleh saya simpulkan di sini lah, kalau ahli falsafah itu memahami konsep ketuhanan itu dengan akal sebenarnya. Dan sebahagian dia benar, sebahagian dia tak benar. Macam mana kalau Socrates ni pun kita baca buku dah, siapa yang rajin baca. Dia diceritakan dalam buku bahawa Socrates ni dia lebih kurang 300-400 tahun sebelum zaman Nabi Isa. Masa itu dari Nabi. Jadi dia berjaya menggunakan pemikiran dia ataupun dipanggil falsafah di dalam mengenal Tuhan. Tapi Tuhan yang dikenal itu adakah Allah atau tidak, itu Allah Alam. Cuma dia ni percaya kepada Tuhan yang satu.
pemikiran dia kata Tuhan tak boleh ada dua. Tapi dia menentang kesyirikan berzaman itu sampai akhirnya dia terpaksa dihalau daripada kampung dia duduk beruslah menasihkan diri di kawasan-kawasan yang asing kan. Dan akhirnya dia kembali semula menentang pemikiran syirik dan akhirnya dia mati dibunuh. Allahuakbar. Maknanya akal juga boleh membawa manusia itu boleh mengenal Tuhan. Zaman itu orang tak kenal Nabi. Tapi datang selepas itu Plato, Aristotle dan sebagainya nak mengubah konsep-konsep tersebut. Akhirnya mengatakan macam-macam konsep barulah. Alam ni semula jadi hilang macam. Kemudian yang kedua daripada datang Nabi datang wahyu. Allah datang Nabi turunkan wahyu. Maka tetap juga akal itu digunakan dalam akidah. Sebab untuk memahami wahyu kalau tak pakai akal susah. Zaman Nabi datang Allah kuatkan dengan mukjizat. Wahyu datang kemudian ada mukjizat untuk membenarkan wahyu. Sekarang Nabi dah tak ada wahyu mukjizat, tak ada, kita pun tak berpeluang untuk tengok mukjizat Nabi lah. Maka ulama gantikan akal untuk menguatkan Nabi wahyu. Dan ada sekarang golongan masih lagi dia berpegang kuat cukup akidah Nabi hanya dengan Quran hadis saja, maka dia membela yang dia mazhab salah sekarang banyak ada masih ada. Jadi ada akal sahaja falsafah. Kemudian mazhab Maturidi ini dia menyamakan antara akal dan nas atau Quran hadis. Kalau masuk pada Asy'ari sebelum itu Mu'tazilah dulu. Selepas falsafah Mu'tazilah dia menganggap akal nombor satu, wahyu nombor dua. Itu pun terkeluar daripada Sunnah wal Jamaah. Sebab banyak akidah yang berpegang kepada akal nombor satu, wahyu nombor dua, maka sebahagian akidah itu terkeluar daripada Sunnah wal Jamaah. Kemudian mazhab Maturidi, akal dan wahyu sama-sama berbeda. Sebab dia kata akal tak mungkin bertentangan dengan wahyu. Akal tak mungkin bertentangan dengan wahyu. Jadi dia letakkan akal, posisi akal itu dengan wahyu sama. Mazhab Asy'ari nombor satu wahyu, nombor dua akal. Wahyu nombor satu. Apa-apa pemikiran akal yang bertentangan dengan wahyu digabungkan. Bawa akal nombor dua. Dan yang ketiga ni, wahyu saja akal dibuang atau dipakai. Itu mazhab yang diklaim dia salah. Kebanyakan ni yang tidak menggunakan akal, banyaknya terjebak dengan pemahaman yang salah seperti Mujassimah, Syafi'iyah dan lain-lain. Menolak betul akal cukup dengan nas. Itu kedudukan dalam memihak kita. Kemudian ada satu lagi mazhab iaitu menggunakan pendekatan hati dan saur. Setelah selesai nas dan akal, maka benda itu dihayati dan meresap dalam hati lain, itu mazhab tasawuf. Itu tinggilah nanti. Sebab akidah ni di sini kan, bukan hanya sekadar teori teori sekadar wahyu, ada di wahyu, ada di Quran, ada di hadis, bukan sahaja satu teori pemikiran. Akidah itu sebenarnya di sini. Bagi golongan tasawuf setelah melalui proses wahyu dan akal, dia akan menjiwai tauhid tersebut. Itu yang dikenal akidah. Cuma kita di sini insya-Allah peringkat akal pula, nanti yang peringkat sauki, peringkat nanti dulu kemudian insya-Allah. Kita beri sedikit-sedikit juga dalam kita. Jadi oleh kerana nak menyerang pahaman-pahaman akal falsafah yang salah, maka kita pun ulama-ulama kita membuatlah satu akidah yang menggunakan pendekatan akal juga untuk menguatkan wahyu. Kemuncaknya ialah pada kurun ketiga Hijrah, iaitu Imam Abu Hasan al-Asy'ari, seorang ulama keturunan seorang sahabat yang mulia, Sayyidina Abu Musa Asy'ari. Imam Asy'ari ini keturunan sahabat Abu Musa Asy'ari. Lahir di kota Basrah dan membesar di Baghdad, dua kota keilmuan dan pertumbuhan pemikiran. Beliau hidup dengan suasana yang berbeza berbanding para ulama salaf sebelumnya, dan dalam suasana masyarakat yang juga berbeza berbanding generasi sebelumnya. Jadi waktu itu di Baghdad itu tumpuan orang Islam di dunia, dan bermacam-macam jenis orang, bermacam-macam jenis fahaman ada di Baghdad. Mu'tazilah, ada Qadariyah, Syafi'iyah, Syiah, Khawarij, Mujassimah, Syafi'iyah, semuanya tertumpu di Baghdad. Jadi Imam Asy'ari ini dia punya environment dia tak sama macam orang dulu di Madinah, di Mekah, ulama yang salah lah, yang tidak diserang oleh pemikiran-pemikiran falsafah yang tidak dinodai, dicemari oleh pemikiran-pemikiran sesat. Tapi di Baghdad ketika itu Imam Asy'ari mengalami keadaan yang demikian. Maka dia terpaksa bangkit menentang semua golongan ini. Maka disitulah dia mengarang kitab dia yang
mempersembahkan akidah dia, akhirnya diterima oleh ulama yang ada sebagai satu mazhab yang berbeda dari sunnah, itu mazhab Asy'ari. Beliau membesar sebagai seorang yang bermazhab Mu'tazilah dari sudut akidah, di bawah didikan dan asuhan Abu Ali Al-Jubai, yang akhirnya beliau meninggalkan mazhab tersebut dan mengikat akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang mana ketika itu dikembangkan oleh Imam Abdullah bin Sa'id Ibn Kullab. Jadi Imam Sya'ari ini asal Mu'tazilah juga. Dia dilahirkan, ibu dia jaga dia, bapa dia meninggal, ibu dia kahwin dengan Abu Ali Al-Jubai. Maksudnya dia kecil dia. Maka dia membesar dalam keluarga tokoh Mu'tazilah. Abu Ali Al-Jubai salah seorang tokoh besar itu Mu'tazilah. Jadi Imam Sya'ari akhirnya sampai umur 40 tahun pun dia masih lagi memperjuangkan Mu'tazilah. Itu bapa tinggi dia. Tapi dia dalam kitab-kitab sejarah cerita, akhirnya dia tinggal Mu'tazilah dan dia berjuangkan semula akidah Ahlussunnah. Sebab dia semakin mengkaji akidah Mu'tazilah ni, dia rasa ada yang tak banyak, ada yang tak. Dan diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, satu masa itu bulan Ramadan dia mimpi Rasulullah 3 kali. Diceritakan dalam kitab-kitab sejarah, kalau percaya tak percaya boleh cek kitab-kitab yang masuk Bidayah wa Nihayah, Syiar Alam Muda, Imam Zahabi dan sebagainya. Jadi dalam mimpi itu dia mimpi 3 kali. Rasulullah kata dia, wahai puasa kembalilah kepada akidah aku yang sabar. Ini macam dia dapat mimpi itu, dia dapat tahu akidah yang dipegang sekarang terjadi mesti tak betul lah. Maya ini berlakulah dia pun berjumpa dengan bapak cik dia, akhirnya dia berdebat di situ panjang cerita dia. Akhirnya dia pun pisahkan diri kepada Mu'tazilah. Satu hari Jumaat, selepas main Jumaat di Masjid Jami Basrah tu, dia naik ke mimbar. Sebab dia tokoh besar lah. Masa zaman tu memang Mu'tazilah memang berluasa, memang menguasai lah, sampai 3 khalifah pun ikut dengan Mu'tazilah. Khalifah Ma'mun, Mu'tasim dengan Wasibillah. 3 khalifah Bani Abbasiyah ikut akidah Mu'tazilah. Dan boleh dikatakan hampir seluruh komunitas Islam tu ikut akidah Mu'tazilah. Dan masyarakat ini terkenal lah sebagai tokoh besar. Dan hari itu dia naik mimbar, dia berucapan sikit, dia kata siapa yang kenal, siapa yang tak kenal dengan kuasa Asy'ari. Dia kata mulai hari ini aku tinggalkan aku punya akidah yang lama ni, nak kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Nabi, dan nak keluar daripada mazhab ni seperti mana keluarnya baju aku ni daripada mazhab ni. Buka baju dia ambil lempar. Lepas tu dia berdiri dalam masa lebih kurang 15 hari, sekarang kitab Ahlussunnah, dia kaji beri semula Quran dan hadis, akidah Nabi dan sahabat. Akhirnya dia memperjuangkan semula dan dia lawan balik Mu'tazilah. Dia lawan balik Mu'tazilah sampai Mu'tazilah semua ni tunduk dengan dia, tak dapat berhujah dengan dia sebab dia ketua. Antara ketua tentulah lebih memahami. Jadi dia sendiri yang mengalahkan atau mematahkan hujah Mu'tazilah dan berjuang dari semula akidah Nabi dan sahabat. Di situlah ulama mengangkat dia salah seorang imam Ahlussunnah wal Jamaah pada ketika itu di dalam memperjuangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi bukan berarti dia ni mazhab yang baru lah. Yang sebelum itu pun Ahlussunnah wal Jamaah juga, maknanya sebelum ramai Imam Sya'ari itu memang dah ada Nabi, sahabat, tabi'in dan sebagainya Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma bila dah berlaku fitnah zaman Mu'tazilah itu, maka Imam Asy'ari lah yang menentang Mu'tazilah, mengembalikan semula akidah umat pada ketika itu kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ orang sejarah orang tak berapa faham kan mana munculnya mazhab Asy'ari ini, maka dia menganggap Asy'ari bukan Ahlussunnah. Ini baru punya falsafahnya yang sebenarnya akidah salaf sama sahabat dan Nabi dan tabi'in. Kalau kita kaji nanti insya-Allah satu persatu akidah yang dibawa oleh Asy'ari ini. Adakah itu bukan akidah Nabi dan sahabat? Untuk boleh nilai sendiri lah. Kalau rasa bukan, tolak saja. Pendekatan yang digunakan oleh Imam Asy'ari di dalam menjelaskan akidah itu tentulah menggunakan falsafah. Pasal itu musuh dia punya sasaran dia adalah falsafah, Mu'tazilah, Jasimah, Musyabihah. Maka dia terpaksa menggunakan pendekatan yang sama untuk mengalahkan pemahaman tersebut. Sebab itu kita selalu dengar orang kata Asy'ari ini bukannya akidah yang sebenarnya salah, tapi Asy'ari menggunakan falsafah Greek dan Yunani. Itu biasa kita dengar. Kalau kita memahami keadaan sebenar yang berlaku dalam Asy'ari dan dia hanya satu persembahan dia saja dalam bentuk akidah, maka kita faham kenapa dia gunakan pendekatan ini falsafah.
Adapun dia sendiri, kehidupan dia itu, dia salah seorang yang sangat alim, sangat warak, sangat banyak beribadah, orang yang subur, orang yang bertasawuf dan sebagainya. Dia bukan maknanya hanya dia punya ilmu akidah itu, dia gunakan pendekatan akal untuk melawan, untuk membuat sesat. Pada awalnya beliau mengarang kitab Al-Ibanah yang mana dikatakan pendekatan tulisan beliau seperti metodologi yang diberikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, terutamanya ketika menolak fahaman Mu'tazilah. Namun dalam perkembangan seterusnya beliau mengarang kitab Al-Lumah yang menggunakan pendekatan gabungan antara penggunaan nas wahyu dan kaedah akal yang sejahtera. Ia merupakan satu pendekatan yang wajar dan sempurna bagi menghadapi dua bentuk penyelewengan, iaitu golongan literalis atau zahiriyah dan golongan Mu'tazilah yang berlebihan dalam menggunakan akal. Pendekatan ini dalam bidang akidah dikenali sebagai pendekatan ilmu kalam, yang mana ia diakui kepentingannya sendiri oleh Al-Imam Asy'ari dalam penulisan beliau berjudul Risalah bil Ihtisan wal Khalaf fi Ilm Kalam. Jadi Imam Asy'ari ini pemikiran dia dibalance di tengah-tengah. Dia tak hanya kepada Quran hadis sahaja, dan dia tak lebih-lebih dalam akal. Dia ni jalan tengah, seperti yang kita tengok kan, dia ni jalan tengah. Jadi itu kalau yang falsafah Mu'tazilah ni akal lebih. Kalau yang golongan apa ni, satu golongan yang Mujassimah dan Musyabbihah ni nas saja sampai membawa pada fahaman Mujassimah. Jadi masyarakat yang baik jalan tengah dalam mempersembahkan ilmu kalam. Jadi masa telah pun tamat. Kita buka soalan. Ini mau mukadimah ni sikit-sikit dan kita masuklah. Ini pembahasan itu akidah yang 50 tu lah. Sifat 20 yang wajib, sifat 20 yang mustahil, satu sifat harus, kemudian sifat rasul lagi. Ini jumlah jadi 50. Jadi akidah Asy'ari ini base on 50. Tapi orang Melayu bagi sifat 20. Sebab dia sifat yang wajib tu. Yang mustahil dia tak hafal. Setakat itu ada soalan. Ada soalan. Bak lain pun tak ada. Ada soalan? Sebelum masuk kepada sifat 20 ni panjang punya kalimah dan cerita perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Sebab akidah itu penting kan. Hari ini macam-macam kita dengar, yang itu sesat, yang ini sesat. Assalamualaikum. Perbezaan antara mazhab yang tidak membaca kunut dengan membaca kunut. Perbezaan antara mazhab yang membaca kunut dan tidak membaca kunut. Fiqh lah ni. Saya bolehlah sikit-sikit kata. Jadi para imam mujtahid ni, mereka itu akan berijtihad dalam menentukan sesuatu hukum. Jadi dua mazhab, iaitu mazhab Hanbali dan mazhab Hanafi, dia tak kunut. Mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i dia kunut semua. Dua-dua kelompok ni ada dalil. Dua-dua kelompok, dua-dua mazhab ni ada dalil. Kalau tuan-tuan rajinlah mengkaji kitab-kitab hadis, dikumpulkan semua hadis-hadis tentang kunut. Jadi cara kita nak menilai lah. Jadi bila ulama-ulama kumpulkan semua hadis-hadis yang berkaitan dengan kunut, maka akan dapati kebanyakannya menceritakan bahawa pada akhir-akhir kehidupan Nabi telah buat kunut nazilah. Nabi buat kunut nazilah selama sebulan. Summa tarakahu, kemudian Nabi meninggal. Kebanyakan hadis-hadis yang sahih
hadis sama dia punya makna. Nabi kunut nazilah selama sebulan setiap waktu solat. Nabi melaknat fulan bin fulan, melaknat fulan bin fulan pasal ada satu peristiwa yang orang bunuh para sahabat, peristiwa bin Ma'unah lah. Kemudian dalam banyak-banyak riwayat yang sahih tersebut ada satu riwayat yang mengatakan Nabi meninggalkan kunut-kunut tersebut, tetapi dikekalkan kunut subuh hatta fariqat dunia sampailah Nabi meninggal dunia. Satu riwayat. Jadi dalam riwayat yang mengatakan bahawa Nabi itu kunut meninggalkan kunut yang lain, tapi dia sambung kunut subuh sampailah Nabi meninggal dunia. Ada situ sahih, tapi dia dibandingkan dengan hadis-hadis yang lain yang lebih sahih lagi yang mengatakan, yang tidak mengatakan bahawa Nabi sambung kunut subuh sampailah Nabi meninggal dunia. Kalau manhaj muhaddisin, mana seperti itu. Manhaj ulama-ulama muhaddisin, mereka menetapkan hadis sahih itu mesti dipenuhi syarat. Dipenuhi syarat. Yang pertama, hadis itu mestilah bersambung sampai ke Rasulullah SAW. Kemudian semua perawi yang meriwayatkan hadis itu daripada imam tersebut sampai Nabi, semua perawi mestilah perawi yang siqah, yang boleh dipercayai. Kemudian hafalan dia mesti tauhid, mesti kuat hafalan. Kemudian tidak ada syaz, tidak ada syaz ni maksudnya hadis dia tak bertentangan dengan hadis lain. Dan tidak ada ilat, maksudnya tidak ada kecacatan yang tersembunyi dalam hadis tersebut. Ini syarat sahih bagi muhaddisin. Bagi fuqaha dan usuliyin, ulama-ulama fiqh dan ulama usul, 3 syarat cukup. 3 syarat cukup. Hadis itu sambung kepada Nabi, perawi dia siqah, perawi dia rawi semuanya. Cukup sahih. Syarat syaz dan tidak ada syaz dan tidak ada ilat ni adalah syarat muhaddisin. Dan syarat 5 muhaddisin ini pun datang bukan zaman Nabi, bukan datang zaman sahabat, datang selepas kurun yang keempat, kelima, keenam baru masyhur syarat. Malah dalam kitab Sahih Bukhari sendiri ada hadis-hadis yang syaz dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih ini. Berarti syarat 5 ini syarat yang terkemudian. Jadi Imam Syafi'i ini dia fuqaha dan usuliyin, bagi dia memandang hadis kunut ni sahih walaupun dia syaz. Maknanya satu riwayat saja kata Nabi kunut subuh sampai dengan dunia, dan rawi dia apa ni sahih semua, rawi dia dhabit semua, siqah semua, bukan sahih. Tapi cuma dia syaz bertentangan dengan hadis lain yang tidak mengatakan bahawa Nabi itu kunut subuh sampai meninggal dunia. Maknanya dia panggil ziyadatus siqah. Istilah muhaddis ini panggil ziyadatus siqah, tambahan dalam matan hadis bagi hadis tersebut bertentangan dengan hadis yang lain yang tak mengatakan bahawa Nabi itu kunut sampai subuh. Nabi berhenti, lepas sebulan Nabi kunut, Nabi berhenti saja. Jadi Imam Syafi'i ini mazhab yang datang kemudian, jadi dia tengok Imam Abu Hanifah tak kunut, Imam Malik kunut, maka dia pilih untuk kunut, dan Imam Ahmad pilih untuk tak kunut. Oleh kerana hadis tersebut masih lagi sahih. Itulah terjadinya perbezaan antara yang kunut dan tak kunut. Jadi Imam Syafi'i pun ada sandaran dia, dan dua mazhab lain Hanafi dan Hanbali pun ada sandaran dia lah. Jadi yang pakai hadis yang lebih sahih daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kalau aku ambil juga hadis yang tu, aku pun tak kunut, siapa nak pakai hadis yang tu? Dia sahih. Hadis sahih bukan satu. Hadis tu kalau kita baca ilmu hadis lah, ada yang paling sahih, dua sahih, tiga dia ada dekat, tetap semua sahih. Jadi kalau dibandingkan dari segi dalil, yang lebih sahih itu yang lebih kuat lah dalil yang tak kunut. Tapi yang kunut sampai subuh itu pun hadis dia sahih. Imam Syafi'i ambil hadis tersebut untuk diamalkan. Dia kata, kalau tak ambil, siapa nak ambil? Siapa nak amalkan hadis ni? Sahih juga. Dan lagi satu konsep usul dalam mazhab Syafi'i ini, konsep ihtiyat, konsep hati-hati. Katakanlah kunut itu tak disunahkan sebenarnya. Apa yang pada masyarakat nanti Allah kata kunut tak sunah. Rugi ke siapa yang kunut? Berdosa? Tak sah yang subuh? Tak ada. Tak rugi pun kalau misalnya lah kunut subuh itu keputusan dibuat bahawa memang tak sunah, misalnya lagi. Maka yang kunut tak rugi. Sebab kunut itu satu doa. Doa di dalam solat tidak membatalkan solat, tidak menyebabkan berlaku pembatalan ataupun berlaku makruhan dan sebagainya. Dalam doa itu penuh dengan bacaan Quran, zikir
konsep mazhab Syafi'i ni hati-hati. Imam Syafi'i banyak ambil pendekatan yang hati-hati. Walaupun salah sekalipun tetap tak rugi. Tapi kalau betul untuk mazhab lain, kalau dia salah dia rugi. Jadi itu konsep kuno. Memang dari segi muhaddisin punya penilaian hadis yang menyatakan kuno sama sebut tu dia syaz, bertentangan dengan hadis yang lain yang lebih banyak yang mengatakan tak kuno. Tapi pada masa yang sama hadis itu tak menafikan. Cuma dia kata Nabi kuno nasilah sebulan, Nabi nak sebulan, atau Nabi tinggalkan. Waqala tasyahran summa tarakahu. Nabi kuno selama sebulan, Nabi tinggalkan. Yang ini sama juga hadis dia, cuma di ujung itu ada tambahan. Kemudian Nabi meneruskan kuno subuh hatta fariqud dunia sampailah Nabi meninggal dunia. Jadi Imam Syafi'i ambil hadis itu dan semua dia rawi sahih. Siqah rawi. Jadi bukannya dhaif lah. Cuma dia dibandingkan dengan hadis yang lain itu lebih banyak dan lebih sahih. Kata tinggalkan kuno dan tak sambung kuno itu dia tak kata, dan Nabi tak sambung kuno sampai subuh, tak kata itu. Semua dia kata Nabi tinggalkan. Jadi bila ada penambahan ataupun dia mengenai ziaratul siqat, Imam Syafi'i ambil hadis itu. Jadi kan dalam mazhab dia. Jadi besok katakanlah bukunya kuno itu tak betul, yang betul tak betul, tak rugi pun. Tapi kalau kuno yang betul, hanya kita untung, yang tak betul rugi. Jadi dalam kita memilih mazhab ni, kita yakin kepada siapa. Kalau kita rasa Imam Syafi'i itu lebih meyakinkan kita ikutlah. Kalau kita rasa mazhab Hanafi itu lebih meyakinkan kita, kita kan ikut. Tak ada masalah dalam mazhab kita boleh pilih. Ikut mazhab Maliki ke, ikut mazhab Syafi'i ke, Hanafi ke, Hanbali itu pula. Cuma nanti kita tak boleh ulama larang kita campur aduk mazhab. Tak boleh ikut suka hati. Ini ambil, ini Syafi'i syok sikit. Ini Hanafi. Ini nanti kalau berlaku tafsir ni membatalkan satu sama lain. Yang jadi masalah, akan mempermainkan agama. Contohnya dalam perkahwinan, dia kata nak kahwin mazhab Syafi'i susah, kena ada wali dan saksi. Kita pakai mazhab mazhab Hanafi saja lah. Ada saksi saja tak payah wali. Ada saksi saja tak payah wali. Kita cuba cari saksi, tak apalah kita ikut Maliki juga. Maliki wali saja tak payah saksi. Akhirnya wali tak ada saksi saja pun kami ikut. Itu masalah. Mazhab dalam perkahwinan, mazhab Hanafi tak perlu saksi, tak perlu wali, dua saksi cukup. Mazhab Maliki pula wali cukup, tak perlu saksi. Jadi dalam wali kita ikut Hanafi, tak payah wali. Dalam saksi kita ikut Maliki, tak payah saksi. Kayaknya dulu tak payah, dia pun kahwin dua. Masalah. Jadi kita ikut salah satu. Dan di Malaysia ni kebetulan takdir Allah yang datang menyebabkan Islam di Malaysia ni, ulama-ulama dari Yaman bermazhab Syafi'i. Maka orang Islam di Malaysia, Nusantara, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei ni pun banyak bermazhab Syafi'i lah. Cuma baru-baru ni dah mula orang Malaysia dah maju, dah berkembang, belajar di luar negara, belajar di Madinah, belajar di Mekah, di Jordan, di India, di Pakistan, di Mesir. Bila balik, dia bawa Allah pahaman dia. Di sana tu mazhab lain. Yang baru dia pun tak boleh buat apa lah. Dia dah belajar mazhab tu 5-6 tahun, tak ada dia orang masuk agama. Baca Malaysia ni tak laku mazhab tu. Dia cuba memperjuangkan mazhab dia juga. Jadi itu yang terjadi, dan itu pulang pada kita lah. Kita tak wajib berpegang pada satu mazhab. Tak wajib. Sebab tak ada dalil yang mengatakan itu wajib. Cuma untuk perpaduan, untuk supaya ada kesamaan, lebih baik itu satu mazhab lah. Tapi tak wajib lah. Sebab apa nanti manusia ni bila tengok orang sebelah dia semayang lain sikit, dia mula dia mazhab lain tu. Suami Syafi'i, isteri Hanafi. Jadi isteri nak pegang suami tak boleh, batal tu boleh. Isteri kata, tak, Hanafi tak letak, pegang juga dia, kenapa Syafi'i tak boleh, pegang dua. Dia dua-dua sekarang, dua-dua Syafi'i, dua-dua tak satu. Dua-dua nak satu juga, dua-dua Hanafi satu. Dalam ibadah misalnya, kalau kita campur-campur mazhab, contohnya mazhab Syafi'i selai apa pun dah sah, kan, masuk kepala. Mazhab Hanafi seperempat sekurang-kurangnya. Kepala tu mesti diusap seperempat sekurang-kurangnya. Dan mazhab Maliki wajib seluruh kepala. Katakanlah dia ambil wudu ikut Syafi'i, dia wudu tanpa
kalau masa nak masuk kepada sikit. Okay, selesai dah. Besar dah. Kemudian sebelum pergi sembahyang, dia cium isteri dulu, bayang orang di masjid. Hanafi kita tak letak dia. On the way dia jumpa anjing, oh besar-besar lagi anjing, oh siap lagi. Malam hari itu. Hari itu mati kita anjing tak hadis. Akhirnya apa jadi? Sembahyang dia semua tak sah. Pasal itu menurut Syafi'i tak sah sebab batal ketika dia sentuh isteri dan anjing. Bagi Hanafi tak sah sebab dia tak basuh kepada perempuan. Bagi Maliki bersama mereka tak sah sebab dia tak basuh dulu. Akhirnya sembahyang tak sah. Tapi jangan campur-campurkan mazhab masalah. Tapi kalau nak sembahyang Syafi'i, puasa Maliki, kahwin Hanafi, itu jadi tak apa. Tapi kita belajar bab kahwin, jumpa ulama masuk ulama Hanafi, belajar Hanafi. Bab puasa jumpa ulama Maliki, belajar Maliki. Tapi dalam satu qadiyah tak boleh campur-campur mazhab. Takut membatalkan antara satu sama lain. Dan jadi main-main, pilih yang senang-senang, kan? Semua pilih yang senang-senang. Tapi setiap mazhab tu kalau kita kaji, ada yang senang, ada yang susah. Contohnya orang ada tak apalah, bagi suami isteri yang suka berpit kan, senang nanti ikut mana Hanafi lah, tak payah batal wudu. Susah sikit-sikit kemudian untuk batal wudu. Tapi ingat, fikir wajib, kuliah harus sembuh wajib. Itu Hanafi. Dia ada bulan dia. Nanti bermusafir tak boleh jamaah kalau Hanafi. Jadi setiap masa tu ada yang mudah, ada yang susah. Jadi kita kuranglah Muhammad anjurkan kita lebih baik kita pegang satu mazhab supaya sama serentak kan. Tak ada yang boleh pelik. Satu sah boleh pelik ni semayang lain ni kelakang ni macam-macam. Tapi tak wajib kata pulang lah. Allah maha. Ada lagi kan? Bid'ah. Sekarang ni kicau apa tarian menari, zikir menari dan sebagainya. Boleh sampai berlapan. Bid'ah dari segi, dia ada satu dari segi bahasa, satu dari segi syarak. Bid'ah ni dari segi bahasa perkara yang baru. Bid'ah ni perkara yang baru dari segi bahasa. Allah tu kan Al-Badi'. Al-Badi' ni menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya. Itu segi bahasa. Bid'ah ni Al-Badi', Bada'ah dia punya asal kata. Dari segi syarak, bid'ah itu bermakna sesuatu ibadah yang dilakukan yang tidak ada asalnya daripada Nabi SAW, tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Itu bid'ah. Di dalam memahami bid'ah ni, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah empat mazhab mengatakan bahawa bid'ah ni ada pecahan ni. Satu ada bid'ah dhalalah, satu ada bid'ah hasanah. Iaitu bid'ah yang hasanah, bid'ah sesuatu amalan yang baru yang dibuat selepas zaman Nabi dan Nabi tak buat pun tetapi tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kalau bid'ah dhalalah itu adalah bid'ah yang bertentangan dengan syariat Islam. Islam tak suruh buat, dia bertentangan dengan syariat. Dan ada lagi ulama mengatakan bahawa bid'ah itu hanya satu istilah saja. Dan bid'ah itu harus kembali kepada hukum syariat. Sesuatu yang baru dibuat oleh ulama-ulama atau Islam, dia ada kembali kepada 5 hukum tersebut. Sama ada wajib atau sunat atau harus atau makruh atau haram. Di zaman Sayyidina Umar, bila dia tengok orang tarawih, ramai orang tarawih sini dan tarawih, akhirnya dia kumpulkan semua satu saf buat satu imam buat bid'ah, dijadikan 20 rakaat. Zaman Nabi tak buat. Jadi Sayyidina Umar yang buat. Kemudian dia kata apa? Ni'matil bid'atu hadhihi, sebagai bid'ah ni. Sebagai bid'ah. Dari segi bahasa dia kata itu sebagai bid'ah. Sebab apa dia kata betul bid'ah? Sebab Nabi tak buat. Tapi macam mana dia kata betul baik? Bid'ah tu baik. Padahal dalam hadis Nabi kata kan, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi sebenarnya dari segi bahasa sahaja benda tu bid'ah, tetapi dari segi syarak benda tu dah jadi sunat. Semua kita belajar dalam kitab fiqh sembahyang tarawih 20 rakaat sunat. Ada yang kata bid'ah, dalam kitab fiqh kata sembahyang tarawih 20 rakaat bid'ah. Kecuali ada satu golongan yang tak memahami apa itu bid'ah. Ada kata 20 rakaat itu bid'ah. Maknanya saya nak umar pun bid'ah adalah kaki bid'ah. Walaupun dia sebut nikmatil bid'atu hadhihi, sebagai bid'ah yang dibuat untuk mengetahui 20 rakaat, tapi benda itu dah bertukar menjadi syariat, iaitu sunat.
asal dia bid'ah, tapi secara hukum jadi sunat. Kenapa dah disyariatkan lah. Nabi kata alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang pada sunnah itu dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Sayyidina Muhammad khulafa'ir rasyidin. Jadi bila dia buat sesuatu berarti itu sunnah. Bila dia kata bid'ah, nikmatul bid'ah, mana bid'ah segi bahasa saja. Ini benar bid'ah, ada baru yang kita buat, tapi aku buat. Tapi ulama-ulama hanya sepakat bahawa itu dijadikan satu sunnah dalam Islam. Yang kita baca fiqh semua kata sebenarnya dalam itu apa ni? Sunnah. Cuma golongan yang anti bid'ah ni dia kata, Nabi kata wa iyyakum muhdatsatil umur. Takutlah ada perkara yang baru. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap yang bid'ah itu sesat, dan setiap sesat itu masuk neraka. Jadi ulama kata kena faham dulu konsep kul. Konsep kul. Kul itu dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu setiap. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu dhalalah. Tapi kul itu ataupun setiap itu yang digunakan dalam hadis tersebut bukan bermakna semua. Itu bermakna sebahagian. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala kata, satu tempat Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu, kata kullu. Setiap yang menyawa itu pasti akan mati. Mana itu dipanggil kullu jami'. Kullu yang bermaksud jami', semua sekali. Satu lagi adalah Al-Quran Allah kata, contohnya macam kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa kan. Ketika Nabi Musa naik kapal dengan Nabi Khidir, tiba-tiba Nabi Khidir munculkan kapal dengan surah Al-Kahfi. Kan? Nabi Musa kata, kenapa kau besarkan kapal ini? Dia kata, wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin wasba. Kita ada satu raja itu, dia merampas kapal-kapal secara wasab, secara mana diambil lah, merampas. Kullu safinatin, pakai kataan kullu juga. Tapi dia kenapa kau percaya? Sebab Nabi ini kata dia tak ambil kapal yang besar. Sebab kepercayaan kapal. Jadi dalam Quran Allah kata dia ambil semua kapal, tapi sebenarnya dia tak ambil semua kapal, dia ambil kapal yang baik saja. Tapi tetap dengan kataan kul. Jadi ulama kata itu kul itu bermakna kullu majmu'ah, bukan kullu jami'. Jadi kul dia ada dua, satu kullu jami', satu kullu majmu'ah. Ini dalam usul fiqh. Jadi kalau kullu jami' berarti sebahagian, bukan semua. Kullu jami' berarti semua, kullu majmu'ah berarti sebahagian. Dalam dalil yang lain ketika Perang Uhud kan, Nabi Sulaiman berharap dari mana dulu ada. Jadi beliau dia datang. Nabi Sulaiman tanya, kau datang dari mana? Dia kata, aku datang dari satu negara di sana ada satu ratu Balqis yang mereka ini menyembah matahari. Dia kata, ada beritahu wa utiyat min kulli syai'. Dia diberikan segala sesuatu, kulli syai', setiap sesuatu. Jadi makna kullu di situ dikatakan diberi segala sesuatu. Kalau kita segi keadaan realitinya, maknanya bukan yang diberikan segala sesuatu. Nak dibandingkan kerajaan dia dengan kerajaan nasional Nabi Sulaiman, kerajaan Nabi Sulaiman itu lebih besar. Tapi dia tak diberikan semua, diberikan sebahagian di Yaman saja. Tapi tetap juga menggunakan perkataan itu. Banyak bila dalil-dalil. Jadi Imam Subki ada perkara satu kitab. Kalau lafaz kul itu dia diidhofahkan dengan lafaz mufrad, lafaz nakirah, lafaz ma'rifat ataupun kepada dhamir yang membawa macam-macam makna. Jadi kullu bid'atin dhalalah itu bukan semua bid'ah itu sesat. Imam Nawawi dalam syarah Muslim dia kata ada satu hadis dalam syarah Muslim sahih, dia kata man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila ba'dahu bi ghairi yang besar min ajrihi syai'. Kemudian sambung lagi man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan walahu wizruhu dan seterusnya. Jadi Imam Nawawi kata hadis man sanna sunnatan ini maksudnya buat satu sunnah dalam Islam. Kemudian orang ikut, maka dia akan dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun dapat pahala orang tersebut. Dan siapa yang buat sunnah yang sayyi'ah, yang tak baik, yang buruk, maka dia akan dapat dosanya dan dosa orang yang beramal dengan sunnah buruk tersebut. Jadi Imam Nawawi dalam syarah Muslim kata hadis man sanna ini telah mentaksiskan hadis kullu bid'atin dhalalah. Bermakna kullu bid'atin dhalalah itu bukan semua bid'ah yang dhalalah. Maknanya kalau bid'ah yang tidak bertentangan dengan syariat, maka dia jadi hasanah. Imam Syafi'i sendiri kata bid'ah itu ada dua, satu bid'ah mahmudah, satu bid'ah mazmumah, satu bid'ah yang terpuji, satu bid'ah yang tersebut.
Imam Izzuddin Abi Salam membagikan bid'ah berlima, wajib, sunat, harus, makruh dan sebab apa benda itu memang telah dah jadi syariat, maka tak boleh lagi pakai istilah bid'ah, kita pakai ilmu hukum je lah. Jadi itu masalah bid'ah. Kesimpulannya bid'ah ada yang sesat, ada yang selamat, ada yang baik, ada yang sesat. Ini ulama-ulama dah bahas semua, semua mungkin kita dah tahu je kan. Tentang masalah yang berlaku sekarang ni kata apa? Menari kan? Zikir sambil menari haram, sesat kan? Jadi sebagian kelompok kata haram, sesat, bid'ah dan sebagainya. Sebelum kemudian kelompok kata tak apa boleh. Simple je kita tengok mana je lah. Hukum zikir apa? Hukum zikir. Apa hukum zikir? Dari segi fiqh. Antara 5 ni. Wajib zikir, haram zikir, makruh, harus, sunat zikir kan. Jadi hukum zikir semua sebagai sunat. Hukum menari, hukum menari haram. Ada dalil? Dalam Quran Allah kata orang sebelum menari haram. Ada dalil? Hadis Nabi kata sebelum menari haram. Ada dalil? Wajib menari ada. Kalau itu adalah orang mesti menari. Sunnah menari, meninggal, harus. Jadi hukum menari harus. Hukum zikir, sunnah. Zikir campur menari, sunnah campur harus. Sunnah campur harus jadi mana meninggalkan? Sunnah campur harus haram. Sunnah campur harus sesat. Mana punya kaedah? Bagi kitab itu kitab usul dia. Apabila kamu melakukan perkara yang harus dan sunnah, maka jadilah haram. Bahawa kita hukumnya zikir, bahawa kita campur zikir haram. Haram konsep dia harus campur sunnah. Ini benda simple je. Kita kembali kepada usul. Bila kita bukan ahli usul, bukan ulama mujtahid, bukan ulama usul, kita jangan cakap. Ulama dah selesai dah masalah orang zikir menari dulu lagi. Itu tahu tak? Hukumnya kecuali kalau dia menari itu dalam keadaan itu nanti hukum dia bukan kerana menari, kerana mungkin dia menari telanjang saja. Itu lain hukumnya nanti. Yang jadi haram telanjang bukan menari. Jadi kita nak menetapkan satu hukum, tengok pada kaedah 5 hukum tu. Tak ada kena buat. Kalau kita nak katakan menari campur zikir haram, maka tidak ada betul ya. Ada dalil ni. Kelompok kata dia akibat dia kait dengan akidah pula, kata itu sesat sebab Nabi tak buat. Tadi kelompok tadi yang mengatakan bid'ah semua sesat. Kita dah bahas bid'ah bukan semua sesat. Saya lagi tak bercakap dengan syariah seperti itu. Tak sesat. Bila dia kata sesat, sesat itu maksudnya apa? Kalau dalam akidah, dia dua iman, kufur. Iman, kufur. Kalau kita nak kata orang yang menari, zikir menari itu sesat, maknanya kufur. Dari pernah tonton belajar dalam akidah, kita akidah, mana-mana kita akidah, kalau saya perlu menari sama zikir, berarti telah kufur, juga orang Islam. Ada. Kufur ada 4. Dalam akidah kufur ada 4. Kufur ingkar, kufur juhud, kufur inad, kufur nifaq, kufur nikmat. Ada 5 jenis kufur. Zikir menari tadi masuk dalam kufur. Dan kufur ni kan ada 3 sumber. Satu i'tikad, satu lisan, satu perbuatan. Zikir menari itu sesat di mana? Di i'tikad ke, di lisan ke, di perbuatan. Kalau nak kaitkan dengan masalah akidah. Kalau masalah fikih tadi kita dah jelaskan mana yang harus campur sunat, menari campur zikir. Kalau kita nak kaitkan dengan akidah, kategori yang mana yang katakan sesat kufur, yang itu kufur tadi zikir menari. Jadi kembali kepada usul ulama-ulama yang berpakar. Tapi saya bukan nak sebut-betul zikir menari, saya pun tengok pun segini juga tengok kan. Tapi itu kaedah dia lah, cara dia, masyarakat dia, golongan dia macam tu. Di Turki sana tu setiap kali zikir mesti menari. Kita Melayu joget nampak, malimah kahwin nak joget. Kalau zikir sambil menari kita kata haram, sesat. Kalau menyanyi sambil menari
Piramli dengan dia dengar lebih sesat lagi kan kalau itu tak tahu. Sikit dengar tak boleh sesat Arab kufur. Tapi kalau nyanyi lagu Piramli sambil dengar tak boleh. Ini bercanggah. Kecuali kalau dia mempermain-mainkan, itu tadi hukumnya bukan hukum nari, hukum mempermain-mainkan fikiran itu tadi. Allah itu setakat itu saya berkata, kita nak menetapkan sesuatu itu kembali kepada asal hukum. Kita bukan ulama dah selesai dan masalah ini terujuk kepada ulama. Adapun kalau fatwa kebangsaan kata benda ni diharamkan, kita kena faham fatwa tu kita kena faham. Kadang-kadang diharamkan tu bukan kerana orang tu sesat, orang tu boleh kafir. Benda tu tak sihat di Malaysia, tak sesuai dilaksanakan benda tu, mungkin akan membawa kepada kesesatan. Jadi kita harap kalau kita pergi tanya mufti-mufti itu takkanlah dia boleh terangkan. Mesti dia berdoa ada sebab untuk mengharamkan tu. Kita tak nak rakyat Malaysia ni bukan budaya orang Melayu berfikir seperti Melayu. Jadi kalau dia Melayu berfikir seperti silap, dia membawa kepada kesesatan. Jadi diharamkan tarikat tersebut. Bagi dia tak masalah. Tujuan fatwa mufti kalau kata diharamkan itu kena faham lah. Bukan diharamkan itu berarti orang tu sesat masuk neraka dia itu mati dah tak betul. Kita kalau nak menentukan tarikat Syekh Nazim tadi atau Syekh Syam Rabbani itu dia itu sesat atau tidak, itu kena ada conference. Panggil, tanya kita satu-satu. Apa tidak tuan tentang sana ni, kalau dia jawab semua okey je, bersesuaian dengan akidah Rasulullah, tak sesat. Tiba-tiba dia jawab kata, sembahyang tak wajib. Itu kita tahu ini masalah. Jadi nak kita nak kata tarikat yang sesat, orang yang sesat, bukan kita yang tentukan, ulama akan buat satu keputusan. Mana-mana akidah, kelompok, tarikat, fahaman apa semua yang ada menimbulkan masalah akan disidang. Semuanya akan disidang. Ditanya akidah. Jadi bila setelah dijawab akidah sekian-sekian, dinilai. Kalau akidah dia benar, akan kata ini tak sesat. Ini kita pun tak tahu, tengok YouTube, tengok Facebook, tengok tu orang yang sesat-sesat. Sekarang ni ada propaganda yang memecah belah dalam Islam kan. Jadi kita hati-hati lah. Orang-orang yang tak kita kenali ni, dia Facebook, WhatsApp ni banyak orang yang kita tak kenal. Dia nak laga rumah Islam ni, dia tuduh yang ni, yang apa pun sesat juga, ni sesat, yang ni sokong, yang ni tak sokong, apa berlalu. Walaupun kita kembali kepada ulama dah ada disiplin ilmu yang menetapkan segala hukum, sama dari segi akidah ataupun fiqh. Allah Maha. Cukup kan? Setakat itu saja apa yang berita dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang taala itu atas kelemahan saya lah, minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Tuhan, muslim-muslimah, minta Allah bagi taufik dapat kita faham mana sampaikan dan kita tanggung semua sisi yang kami ramu. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah wa bihamdihi, wassalamu alaikum.